peringkat antarabangsa. Sebab SPA sebetulnya adalah salah satu cabang di bawah NKAA, iaitu National Key Economic Area, iaitu EPP 9A SPA. Entry Point Project, di mana ia adalah satu bidang keberhasilan utama, di mana pada tahun 2020 dianggarkan negara akan memperoleh pendapatan sejumlah 930 juta daripada industri SPA. Jadi kita ingin mengangkat industri SPA di Malaysia sebagai satu industri dalam memberikan nilai tambah kepada industri pelancongan. Apakah kriteria yang perlu ada bagi setiap SPA untuk dikelas? Okey, kriteria pertama kita ada sebetulnya adalah statutory requirement, iaitu SPA tersebut mestilah berlesen di bawah pihak berkuasa tempatan. Kemudian kita ada beberapa kriteria penting yang lain seperti SOP ataupun Standard Operating Procedure, di mana SPA mestilah mempunyai standard-standard tertentu untuk beroperasi sebagai sebuah SPA yang berlesen. Dan SPA tersebut mestilah mempunyai beberapa kriteria minima yang lain perlu dipenuhi, umpamanya minimum 3 katil rawatan, kemudian mempunyai ahli terapi yang bertauliah ataupun berkelayakan, memiliki NOS National Occupancy Skill Standard di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Begitu juga mestilah mempunyai kriteria lain seperti SPA menu, kemudian operasi SPA yang tidak boleh melebihi 12 tengah malam kecuali dibenarkan oleh pihak berkuasa tempatan, di samping menawarkan aqua terapi. Sebab istilah SPA itu sendiri bermaksud salus per aqua, berasal daripada Latin word salus per aqua ataupun heal through water. Maknanya jika tidak ada elemen berasaskan air, ia bukanlah layak untuk dikelaskan sebagai SPA. Apakah tugas dan peranan bahagian pelesenan dalam SPA itu? Okey, bahagian pelesenan pelancongan bertindak sebagai urus setia untuk menyelaraskan dengan agensi-agensi yang dilantik seperti daripada Kementerian Kesihatan, pihak berkuasa tempatan dan NGO yang dilantik seperti AMSPA, Association of Malaysian SPA ataupun dan juga MAUSPA, Malaysia Association of Wellness and SPA, untuk membuat pemeriksaan sama ada premis SPA tersebut layak untuk dikelaskan berdasarkan kriteria yang telah dibangunkan sebelum ini. Pendapat Puan mengenai potensi industri SPA kesihatan ini? Okey, industri SPA kesihatan sebetulnya punya potensi yang sangat baik. Bagaimanapun banyak homework yang perlu dilaksanakan oleh pihak kementerian, seperti melaksanakan awareness program kepada masyarakat setempat, kepada turis, dan juga untuk mempromosikan, dan yang paling penting adalah untuk kita memberitahu kepada semua masyarakat setempat, kepada media, bagaimana untuk membezakan SPA yang layak dikelaskan. Dan sebab sekarang ini nama SPA itu sendiri banyak disalahgunakan, banyak vice activity ataupun aktiviti yang tidak sewajarnya berselindung di sebalik perbuatan SPA. Jadi itulah antara potensinya adalah untuk kami mengangkat industri ini, kerana para pelancong yang datang ke Malaysia memerlukan nilai tambah untuk setiap cutian ataupun lawatan yang mereka datang ke Malaysia. Apakah langkah yang diambil untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan SPA supaya dapat terus berdaya saing di pasaran domestik maupun antarabangsa? Okey, langkah yang diambil oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan kerjasama dengan agensi-agensi yang lain adalah dengan pertama memberikan nilai tambah kepada industri itu sendiri, dan seterusnya sentiasa memberikan latihan yang berterusan kepada industri SPA. Kami sentiasa mengadakan roadshow bagaimana untuk kepada SPA-SPA yang kecil untuk menerangkan bagaimanakah untuk membangunkan SOP ataupun Standard Operating Procedure. Kerana tanpa Standard Operating Procedure ianya tidak layak untuk dikelaskan dan diiktiraf sebagai SPA yang diberikan penarafan bintang. Dan di masa yang sama, promosi yang berterusan, kami juga memberikan pengelasan kepada SPA, iaitu kami berikan taraf 1 hingga 5 bintang, dan SPA-SPA yang telah ditarafkan ini dimasukkan di dalam laman web Kementerian Pelancongan, iaitu www.motac.gov.my, dan dipromosikan oleh kami punya agensi, iaitu Tourism Malaysia, sama ada untuk peringkat domestik dan juga pasaran antarabangsa. Sekali harapan Puan
terhadap industri spa kesihatan di Malaysia? Okey, harapan saya untuk industri spa ini boleh berdiri seiring dengan industri-industri yang lain kerana ia mempunyai kepentingannya yang tersendiri, dan saya percaya ianya boleh dipertingkatkan tapi dengan komitmen daripada semua pihak, bukan sahaja daripada pihak kerajaan tapi juga daripada pihak industri dan masyarakat setempat, media tempatan, media asing dan sebagainya. Last sekali, macam mana dengan sambutan daripada pengusaha spa sekarang ni selepas dijalankan spa rating tu? Okey, sambutan yang kami terima, kami dapat terima sambutan yang menggalakkan, tapi kita menyedari kekangan di pihak pengusaha spa yang baru bermula, baru bertapak dalam industri ini, sebab biasanya mereka tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang agak ketat yang kami sediakan, dan kita tidak nampak bagaimana cara untuk melonggarkan syarat tersebut sebab kita ingin mengangkat industri ini. So kita berharap agensi-agensi lain seperti MARA dan agensi lain juga dapat memberikan bantuan kepada pengusaha, terutamanya pengusaha Bumi Putra, untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan dan kecekapan masing-masing untuk sama-sama bersaing di dalam industri spa kesihatan di Malaysia. Setakat ni berapa banyak dah yang dah di... Okey, yang diratingkan hanya sekitar dalam 200 sahaja. Betulnya kami dah melawati hampir 600 premis spa di Malaysia, sebab yang kami lawati adalah yang berlesen dengan pihak berkuasa tempatan. Sebab kekangan kami yang pertama adalah banyak lesen dikeluarkan, tetapi bila kami membuat lawatan, mereka bukanlah premis spa. Setengah tu adalah premis salon, premis pusat kecantikan, kelangsingan badan dan sebagainya. Jadi isu pertama adalah untuk mengenal pasti sama ada dia sebenarnya spa seperti istilah yang kami tetapkan, dan yang kedua, bila kami telah lawati, kadang-kadang ia tidak mencapai minimum kriteria. So itu adalah antara kekangan, dan kita pun maklum masalah kekurangan modal di kalangan pengusaha spa Bumi Putra. Terima kasih.